billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa ifadata wal istifadah wa naf'a wal intifa' wal hasa ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a al-huda wa dilalata ala al-khair bidatiwa wa wajillah wa mardati wa qurbi wa sawabin. Baik, insya-Allah untuk video kali ini saya akan kongsikan pada pelajaran daripada Usuluddin, subjek Usuluddin, bab tafsir pada pelajaran yang ketiga, pada tajuk At-Ta'abbudi Al-Hakikiyyu. At-Ta'abbudul Al-Hakikiyyu pada muka surat 57 hingga 62 insya-Allah. Jadi apa yang kita akan pelajari pada pelajaran yang ketiga ini pada bab tafsir, ada 7 perkara. Yang pertama, kita akan baca qiraatun iaitu qiraatan mujawwadatan. Membaca ayat Quran qiraatan mujawwadatan, dengan bacaan yang betul, yang fasih. Bayanu ma'anil kalimatil mukhtarah, menerangkan makna-makna kalimat yang terpilih. Yang ketiga, syarhul ayatul ijmalan, mensyarahkan ayat secara ijmal. Bayanu sababun nuzul ayah, menerangkan sebab turunnya ayat 177. Taudihu mafhumul ibadah, menerangkan kefahaman berkaitan dengan ibadah. Yang keenam, taudihun anwa'ul birri, menerangkan jenis-jenis al-birri indallah, di sisi Allah Ta'ala. Yang ketujuh, zikru ma yu'khadhu minal ayah, menyebutkan apa yang boleh diambil, pengajaran yang boleh diambil daripada ayat. Jadi itu kita punya objektif. Kita teruskan kepada qiraatul ayati qiraatan mujawwadatan. Jadi siapa yang ada ayat ada Al-Quran ataupun buku teks, boleh tengok pada muka surat 58 ataupun boleh buka Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 177. Jadi Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Sadaqallahul Azim. Jadi insya-Allah saya tidak akan memanjangkan video ini dengan menterjemah satu persatu. Jadi boleh rujuk kepada surah Al-Baqarah ayat 77. Bagi sesiapa yang ada Al-Quran terjemahan perkata, itu lebih baik untuk melihat apakah yang dibahaskan ayat tentang ayat ini. Jadi insya-Allah kita akan teruskan kepada objektif yang kedua, ma'anil kalimatil mukhtarah, makna-makna kalimah yang kalimah-kalimah yang terpilih.
Jadi ada 5 makna kalimat yang kita kena tahu, iaitu yang pertama al-birra. Al-birra pada ayat dengan maksud kebajikan, kebaikan. Apa makna kalimat dia? Ismun jami'un. Isim bagi isim jami', isim jamak, likulli bagi setiap, anwa'ul khairi jenis-jenis kebaikan. Isim jamak bagi setiap, anwa'ul khaira jenis-jenis kebaikan. Kedua, wa'atal mala, dan memberikan harta. Memberikan harta. Ai i'tahu, i'ta tu sama juga memberikan harta. Yang ketiga, wa banas sabila, dengan maksud kat sini kalau terjemah perkata dia akan jadi anak jalanan. Tapi apakah maksud dia? Ibnu Tariqi. Sama juga dia kata terjemah Ibnu Tariq, anak jalan. So apa yang dimaksud kat sini? Orang dalam musafir. Untuk dalam konteks ayat ini, terjemahan dia yang terbaik ialah orang dalam musafir. Wa fir riqabi, dan kepada hamba-hamba. Terjemah perkata dia, dan kepada, wafi pada, dan kepada ar-riqabi, hamba-hamba. Makna kalimat dia iaitu wafi tahriri, pada membebaskan, ar-riqabi hamba, wa itkiha, dan membebaskannya. Itkun tu sama juga dengan maksud bebas. Dan yang terakhir daripada ma'anil kalimat, al-ba'sa wad-dharra'i. Al-ba'sa dengan maksud kemelaratan, dharra'i dengan maksud kesusahan. Apa maksud dia? Asyiddatu wal marad, dengan maksud kesusahan atau kesempitan, wal marad, kesakitan. Allahu a'lam. Jadi kita teruskan kepada objektif yang ketiga, iaitu syarhul ayatu ijmalan. Jadi ada beberapa poin kat sini, ada 3 poin yang kita boleh ambil di sini. Yang pertama, okey, laisal birra an tuhawwilu. Bukanlah, boleh ambil daripada situ ya. Laisal birra, bukanlah dinamakan kebaikan, an tuhawwilu, kamu menghadapkan tuhawwilu, kamu menghadapkan, wujuhakum, muka-muka kamu, wajah-wajah kamu, fi solatin, ketika dalam solat, qibalal masyriqi wal maghrib, dari arah ke arah timur ataupun barat. Walakin, tetapi, albirra, yang dimaksudkan dengan albirra, man amana, sesiapa yang beriman, billahi, dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah Ta'ala. Itu poin yang pertama, cukup. Poin yang kedua, pada baris yang kedua, summa zakara fi hadhil ayah, kemudian telah menyebutkan pada ayat ini, hadhil ayah, pada ayat ini, khamsatu asya'in, 5 perkara, minal imani, daripada rukun-rukun iman. Sambung terus, abaikan titik tu. Okey, sambung terus, ataupun kita boleh buat yang lain, tapi saya lebih prefer untuk antum sambung terus ayat itu. Faman, buat koma saja, tak gantikan titik kepada koma. Sambung, faman jahadaha, sesiapa yang mengingkarinya, aw lam yukar, ataupun tidak berikrar dengannya, biwahidatin, dengan salah satu pun daripada 5 perkara tadi, faqad kafara, maka jadilah dia kafir. Nauzubillahi min zalik. Cukup sampai situ. So poin yang ketiga kita boleh letak kat situ, min arkanil iman, campur tulis kat situ min arkanil iman. Poin yang ketiga, min arkanil iman, tulis al-imanu billah, al-imanu bi malaikah, al-imanu bi rasulillah, al-imanu bi kutubillah, al-imanu bi bil yaumil akhir, al-imanu bi qada wal qadar. Itu 6 perkara. 5, minta maaf, saya betulkan. Jadi dia ada kat situ, itu rukun iman. Jadi kalau kat situ ayat ini disebut 5 perkara. Apakah 5 perkara tersebut? Imanu billah, lepas tu disebut al-imanu bil yaumil akhir wal ba'si, lepas tu dikata yang ketiga
tasdiqu bil kutubi, bil kutubi yang empat, iaitu yang kelima yuqarru bil malaikati, dan membenarkan malaikat. Jadi itu 5 perkara yang tak ada dekat dalam rukun iman, yang biasa kita tahu, tapi yang disebutkan oleh Allah dekat dalam ayat Quran ini kurang satu, iaitu al-imanu bil qada, bil qadari khairi wa syarri, qada dan qadar, ya. Baik, cukup. Jadi itu 3 poin. Saya boleh masukkan. Boleh rujuk dekat situ, dekat dalam buku teks muka surat 59. Jadi kita teruskan kepada sababun nuzulul ayah. Hanya ada satu poin saja kat situ. Saya tengok ada satu ataupun 2 poin di situ. Sababun nuzulul ayah 177. Jadi disebut qala Qatadah, berkata Qatadah, nazalat fil yahudu nazalat fi yahudu wan nasara, turun kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kanat yahudu, dan adalah orang-orang Nasrani Yahudi, tusalli lil maghrib, mereka ini bersolat menghadap ke belah maghrib, matahari terbenam. Wan nasara, dan orang Nasrani, dia ni beribadah lil masyriq, menghadap ke arah matahari terbit. Okey. Sampai situ cukup. Jadi kita baca sikit dalam kotak yang macam ada kata-kata pelajar tu, yang ni, ya. Kita tengok sikit, kita baca yang ini sikit. Al-ibadatu illatun wujuduna. Ibadah itu adalah sebab kepada kewujudan kita. Kita kena faham tu. Allah, maksud tujuan kita diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Selain daripada itu, ada ayat yang lain menunjukkan antara tanggungjawab kita diadakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah kita ini disuruh untuk kenal Allah Taala dengan sebenar-benar kenal. Dan yang keduanya ibadah kepada Allah Taala. Wasirru sa'adatu, dan rahsia kepada sa'adatu, kebahagiaan kita di dunia. Wasamanun jannah, dan harga kepada syurga. Rabbana fil akhirah, Tuhan kita di akhirat. Laqad asyarallahu ta'ala, Allah telah mengisyaratkan fi qauli, dalam pada firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Allah sebut kat situ. Jadi ala annaha, bahawasanya ghayatun khudu'i li amrillah, tujuan untuk kita merendahkan diri, dan patuh kepada perintah Allah Ta'ala itu, wa ghayatun mahabbatu, dan dia adalah tujuan kita untuk mencintai Allah Ta'ala. Ayat ini menunjukkan pada apa? Tujuan kita diadakan oleh Allah Ta'ala ialah pertama tadi untuk beribadah pada Allah Ta'ala, dan bertujuan supaya apa? Supaya kita ni melaksanakan apa yang Allah perintahkan pertama, dan yang keduanya untuk mencari redha Allah Ta'ala. Kasih sayang ni maksud redha Allah Ta'ala lah. So 2 perkara ini kita nak laksanakan apa yang Allah perintah, sama ada perintah untuk buat ataupun perintah untuk tinggal. Tu yang dimasukkan khudu' li amrillah. Yang kedua, ghayatu mahabbah, tujuannya adalah untuk mendapatkan kecintaan Allah Ta'ala. Yang mana masuk kecintaan ni kita faham ni redha Allah Ta'ala. Kita buat apa-apa pun pasal nak dapat redha Allah Ta'ala, bukan nak dapat redha makhluk. Faman ata'uhu, maka sesiapa yang taatkan Allah Ta'ala, walam yuhibbu, tetapi dia tak cinta kepada Allah Ta'ala, okey, fala yakunu abidan lah, maka tak jadilah dia tu hamba kepada Allah Ta'ala.
Wa man ahabba wa lam yakhda lahu, maka sesiapa yang dia cinta pada Allah Taala tapi dia tak buat apa yang Allah perintah, fala yakun abidan lahu, sama juga dia tak jadi seorang hamba. So nak jadi seorang hamba ni dia ada dua prasyarat. Prasyarat pertama, mestilah dia tu cinta kepada Allah Taala. Keduanya, dia tu patuh pada apa yang Allah perintahkan. Allahu a'lam. Dia seterusnya kita teruskan pada muka surat 60, yang mana di situ disebutkan dengan mafhumul ibadah. Kita akan tengok pula, cuba memahamkan apakah yang dimaksudkan dengan ibadah. Al-ibadatu fi lughati, al-ibadatu, ibadah pada lughah, at-ta'atu wal khudu'u wat tazallulu. Okey, apa dia? At-ta'ah, ketaatan, wal khudu'u, dan merendah khudu'u, merendah diri, wa tazallulu, dan merasa diri itu hina. Itu yang dimaksudkan dengan ibadah. Kalau kita faham daripada sudut bahasa ni, kita akan faham sepatutnya apabila kita buat ibadah, sepatutnya makin lama makin mendatangkan kepada ketaatan kita kepada Allah Taala. Sepatutnya mendatangkan kepada dengan ibadah tersebut rasa rendah diri kita pada Allah Taala, dan seterusnya mendatangkan pada diri kita itu, dalam hati kita itu, kita ini adalah kita ni hina. Tapi bila kita makin buat ibadah, makin rasa megah, makin rasa tak ada apa-apa, makin rasa makin buat jahat, itu bukan yang namanya ibadah. Kita hanya tak buat ibadah sebenarnya. Yang kita hanya buat ketika itu ialah berlakon. Kita hanya berlakon di depan Allah. Kita hanya berlakon, bukan berlakon di depan Allah, kita hanya berlakon di depan manusia. Kita menipu diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu apa yang ada dalam hati kita. Nauzubillah min zalik. So atas kita selaku manusia ini, kita kena sentiasa membetulkan amalan kita, supaya amalan kita tadi tu sampai kepada tujuan kita yang dua tadi tu, iaitu mahabbatullah, dan menyebabkan kita ni ikut perintah Allah, sama ada perintah tersebut perintah untuk buat ataupun perintah untuk tinggal. Dan hasil ataupun buah daripada kita punya amalan tersebut, ibadah tersebut, akhirnya akan membuahkan kepada ketaatan kepada Allah, membuahkan kepada kita ni merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terakhir sekali itu, kita ni rasa diri kita ni hina. Tiga perkara ini adalah buah kepada ibadah. Tiga ini adalah buah kepada ibadah. Allahu a'lam. Dan kita tengok pada al-ibadatu fi syar'i, ibadah pada syarak, al-imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah Allah, wa ijtinabu maharimahu, dan menjauhi apa yang diharamkannya. Itu dimaksud ibadah. Kembali kepada lughah tadi, saya dah sebut sedikit yang dimaksudkan ibadah pada syarak, sedikit pada lughah. Kita teruskan, kita baca sikit tu poin dua poin tu. Mafhumul ibadah fi lughatan, fi lughah, fi isyarat tu kena ambil untuk dibuat nota. Dia disebut lagi kat situ, just kita baca. Kalau pokok ada poin, ambil berkat. Walaisal ibadatu fil islami maksuratun ala sya'airi ma'rufatun faqat. Dia kata walaisa, dan bukanlah al ibadatu, yang dinamakan ibadah itu, fil islami, dalam Islam, maksuratun, semata-mata ataupun terhenti, ala sya'air, atas syiar. Apa maksud syiar? Yang yang nampak, nampak. Al-ma'rufatun, yang dikenali, yang diketahui, fakot sahaja. Yang bukan masuk ibadah tu hanya puasa, zakat, haji, puasa, zakat, solat, haji. Itu saja, bukan yang itu saja. Kata dia, bahkan innaha, sesungguhnya nya tu kembali kepada ibadah. Tatamassalu fi kulli amalin, dia ni merupakan apa-apa pelaksanaan, fi kulli, pada setiap amalan ijtima'iyyu,
ijtimai kemasyarakatan, nafi'un yang bermanfaat, ya'udduhu islamu yang kembali kepada Islam, ibadatan sebagai ibadah, min afdalil ibadat, sebahagian daripada sebaik-baik ibadat. Maksudnya apa? Empat ibadahnya zahir tadi tu, dia ni hanya latihan untuk kita buat ibadah yang lain, yang untuk kita buat ibadah yang lain. Dia ni adalah latihan asas untuk kita buat ibadah yang lain, kepada yang namanya bersifat amalul ijtimai, yang bersifat amalul ijtimai, pekerjaan kemasyarakatan, bersifat sosial. Contoh apa? Bila kita banyak bersedekah, kita boleh kiaskan, ataupun kita boleh kiaskan dengan sedekah, boleh kiaskan dengan wakaf, boleh kita kiaskan dengan beri hadiah dan sebagainya. Adapun solat, kita boleh kiaskan dengan apa? Kita boleh kiaskan dengan taat kepada pemimpin. Kita boleh kiaskan dengan menghormati waktu. Kita boleh mengkiaskan dengan berdisiplin dan sebagainya. Dan begitulah juga dengan amalan-amalan zahiriyah, ibadah-ibadah zahiriyah yang lain. So kita kena faham macam itu. Islam tu dia bukan jumud, dia bukan tertutup ataupun terhenti pada sesuatu perkara sahaja. Dia ni adalah syumul. Islam ini adalah syumul. Okey. Sambung sikit. Madama selagi mana al-qasdu, niat, minhu daripadanya ibadahnya, amalul ijtimai tadi tu, khairun baik, la tusidu, tidak diniatkan, as-sina'u untuk mendapat mendapat pujian, waqtisaba, dan dan untuk mendapatkan al-sum'ah, pujian-pujian menjadikan kita sum'ah ni, kita memperdengarkan atau menceritakan kebaikan kita ataupun amalan kita kepada orang. Azzaifatun indan nas, untuk sama juga yang untuk mendapat pujian di sisi manusia. Ya. Dan yang terakhir, tu sampai situ. Kalau ada poin yang boleh diambil, boleh ambil kat situ. Tapi yang wajibnya al-ibadatu fil lughah, al-ibadatu fi syara'. Kalau nak sambung kat situ, poin yang kedua, walaisat ibadatu fil islami, sampai fakot. Boleh sampai situ. Okey. Kita teruskan kepada yang second last, anwaul birri indallah. Jenis-jenis al-birri indallah di sisi Allah Ta'ala. Al-birri macam kita tahu adalah kebaikan. Jadi al-muradu bil birri salah satu aqwalin. Yang dimaksudkan dengan al-birri itu salah satu aqwalin, 3 pendapat. Pendapat pertama al-imanu. Pendapat kedua at-taqwa. Pendapat yang ketiga al-amalu allazi yuqarribu ila Allah. Amalan-amalan ataupun pekerjaan-pekerjaan allazi yang yuqarribu mendekatkan ilallahi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Okey, itu jenis al-birri indallah. Okey. Kita sambung poin yang kedua. Okey. Walaisa tawajjuhu fi solati, dan bukanlah semata-mata menghadapkan diri ketika dalam solat itu ila jihatil masyriq, kepada arah timur, wal maghrib ataupun arah barat, min khairin, sebahagian daripada kebaikan, indallahi ta'ala, di sisi Allah Ta'ala sahaja. In lam yakun an amrillah, sekalipun tidak jadi an amrillah, sebahagian daripada perintah Allah Ta'ala, wa syar'ihi, dan syaraknya. Bukan maksudnya itu saja, bukan maksud solat itu saja yang dinamakan ibadah. Kita pakai baju juga adalah ibadah. Maksudnya pakai baju macam mana? Pakai baju yang menutup aurat, itu dia ibadah. Pakai kopiah ataupun pakai songkok, nak membezakan diri kita dengan orang kafir, itu namanya ibadah.
menyimpan janggut, menyimpan janggut dengan niat menghidupkan sunat, itu juga ibadah. Pakai cincin untuk menghidupkan sunat, ibadah dan sebagainya. Itu yang pada asalnya kita nampak benda itu macam perkara adat, tapi sebenarnya itu bukan adat jika kita itu memasukkan dalam amalan ataupun pekerjaan yang tengok macam adat dengan niat. Maksudnya apa? Buatlah apa-apa perkara yang nampaknya macam adat, kita buat macam biasa, tapi kita berniat dengan niat, kita berniat untuk menghidupkan sunnah, ataupun menghidupkan sunnah ataupun lillahi ta'ala, maka jadilah pekerjaan kita tu pekerjaan yang namanya ibadah. Allahu a'lam. Jadi sambung sikit. Wa innama khairu kullu khairin, sesungguhnya khairun kebaikan, kullu khairin setiap kebaikan yang lain itu, wal imanu billah adalah iman kepada Allah Ta'ala, wa saddaqa bihi ma'budan, dan membenarkan dengannya itu akan kehambaan, wahdahu semata-mata kerana Allah Ta'ala, la syarika lahu, tiada sekutu bagi Allah Ta'ala, wa amana biyaumil ba'si, dan beriman dengan hari-hari kebangkitan, wal jazai, dan hari pembalasan, wal malaikatu, dan kepada para malaikat, wal kutubi, dan kepada kitab-kitab Allah, wan nabiyyin ajmain, dan kepada nabi-nabi Allah sekaliannya. Cukup sampai situ. Dan yang terakhir daripada untuk objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah ma yu'khazu minal ayah, iaitu apa yang boleh kita ambil daripada pengajaran daripada ayat. Arkanu imanu mazkuratun fil ayah. Disebutkan rukun-rukun iman pada ayat ini. Cuma macam saya sebut pada awal, bahawasanya dia dalam ayat itu tak menyebutkan al-imanu bil qadari khairi wa syarri, dia tak sebutkan. Tapi bukan maksudnya tak ada, cuma di ayat tu perlu dikaitkan dengan ayat yang lain ataupun dengan hadis yang lain. Yang kedua, wujubul sabru, wajib bersabar, wa khasatan indal qital, dan khususnya dikhususkan sabar ini indal qital, ketika berperang, kan macam-macam kena keluar, bukan sakat korban harta, akan kena korban yang namanya haji jiwa. Seterusnya, bayanul azamu sya'ni solati, menerangkan keagungan keadaan solat, wal zakati, dan zakat. Yang kelima, wujubul wafa'u bil umudi, wajib menunaikan janji. Allahu a'lam. Jadi kalau kita tengok ma yu'khazu minal ayah ini, kita nak tahu betul ke ayat yang kita baca ini ataupun kita pelajari ini, dia ceritakan kita boleh ambil istifadah ni macam dalam yang disebutkan dalam buku teks kita ni, maka silalah rujuk kepada tafsir, ataupun kita rujuklah pada ayat tadi tu, tengok pada terjemahan, dan insya-Allah kita akan jumpa sebenarnya itulah intipati yang ada dekat sedikit intipati yang ada pada ayat tersebut. Allahu a'lam. Jadi cukup sampai situ, kita jumpa di video yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.